Perkongsian Ilmu, Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu Universiti Malaysia Kelantan. Nama saya Muhammad Faiz bin Wan Ali. Hari ini saya akan berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu produksi video dan montaj. Okey. Kita boleh tengok slide pertama. Kita sedikit pengenalan kepada topik kita pada hari ini. Okey. Pada masa kini, permainan medium video dan montaj ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam sektor persawanan, terutama dalam media sosial. Memang tidak dinafikan lagi lah, sekarang ni media sosial memang adalah sebahagian daripada hidup kita. Nak tak nak, memang kita memang akan orang kata memang dari tidur tu terus jumpa media sosial ni. Tak kira lah Facebook ke, WhatsApp ke, TikTok ke, apa lagi, Instagram. Jadi medium-medium ini memainkan peranan, terutama dalam bidang pemasaran. Sama ada dari segi pengiklanan, ada orang menggunakan video untuk mengiklankan produk, untuk mengiklankan isu-isu semasa. Okay, kita juga ada promotional branding, kita ada, dan montaj sendiri boleh digunakan sebagai gimmick. Sama ada gimmick untuk pelancaran produk, gimmick untuk iklan, banyak lagi lah gimmick yang boleh digunakan menggunakan medium seperti montaj dan video ini. Okey, media sosial saya telah tekankan di sini tadi, ia memainkan peranan yang sangat penting, terutama dari segi persaingan. Apa yang saya maksudkan dari segi persaingan, contohnya lah, ada satu YouTuber ni ada salah satu medium media sosial yang menghasilkan video tanpa menggunakan orang panggil special effect. Ada satu lagi YouTuber yang menggunakan medium-medium seperti special effect, animasi, daya tarikan antara dua video YouTuber ini akan memainkan peranan penting dalam menarik minat para penonton kepada konten mereka. Contohnya kedua-dua YouTuber ini mempunyai konten yang sama, tetapi YouTuber yang menggunakan program-program seperti After Effects dan 3D contohnya, mungkin akan lebih menarik minat. Okey, itu sebagai pengenalan lah. Jadi kita terus kepada model kita lah hari ini. Jadi objektif kita yang sebenarnya kita lebih kepada hari ini lebih kepada asas sebenarnya. Saya akan mungkin dalam sesi-sesi seterusnya kita akan pergi lebih detail tentang apa yang akan dikongsikan hari ini. Tapi buat masa sekarang lebih kepada asas lah daripada hari ini. Jangan bimbang, saya akan pergi lebih jauh ke dalam detailkan lagi maklumat-maklumat yang saya kongsikan nanti. Okey, objektif kita pada hari ini. Okey, kepada para penonton live hari ini, saya ingin tekankan kepada 3 sahaja objektif hari ini, iaitu mengenali teknik asas rakaman video secara asasnya, secara lazim, maknanya secara am sahaja, tidak lebih detail sangat. Kita akan sentuh sedikit tentang teknik asas rakaman video. Dan kita juga akan cuba memahami prinsip-prinsip komposisi. Apakah yang saya maksudkan prinsip komposisi ini? Kita akan tengok sekejap lagi. Dan jenis-jenis shot. Okey, jenis-jenis shot ini mungkin akan menarik minat-minat anda semua, yang terutama yang ingin membuat filem pendek ataupun fotografi. Fotografi pun memainkan peranan dalam orang kata dunia social media ni. Okey. Dan last sekali kita akan cuba mempelajari kaedah penggunaan presian. Okey, penggunaan presian ni saya akan memfokuskan kepada satu presian, iaitu presian montaj yang daripada syarikat Adobe, iaitu Adobe After Effects. Okey, saya telah menggunakan Adobe After Effects ni selama dalam
10 tahun. Jadi adalah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan tentang software ini kalau kita sempat. Kalau tak sempat, saya akan sambung di sesi seterusnya. Okey. Modul seperti yang saya katakan tadi, objektif kita, saya akan cuba siapkan hari ini. Tapi kalau tak sempat, sebab saya hanya ada masa dalam kurang dari sejam ataupun lebih setengah jam je untuk sesi perkongsian kita pada hari ini. Jadi saya akan pecahkan kepada dua, iaitu rakaman video dan proses mengedit video tersebut untuk menjadi montaj menggunakan pilihan yang saya sebutkan tadi, After Effects. Okey. Sebelum kita memulakan apa-apa projek sekalipun, ingin saya tekankan, sebab saya dahulu memang semasa saya belajar di UKM pun memang pensyarah saya pun tekankan kepada etika. Apakah yang dimaksudkan etika? Etika adalah ilmu yang membahaskan perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat kita fahami oleh fikiran kita. Contohnya, apa yang kita boleh kelaskan sebagai baik dan apa boleh kelaskan sebagai yang buruk. Jadi, dengan adanya etika, kita boleh mengelakkan menghasilkan sebuah produk yang boleh orang kata menyinggung perasaan. Contohnya menyinggung perasaan etnik agama. Contohnya menyinggung perasaan jantina, berlainan jantina. Jadi etika ini memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya. Bagi saya saya cuba tekankan di sini, jika anda sebagai seorang filmmaker ataupun video maker ataupun ingin menghasilkan iklan, montaj ke semua, saya cuba tekankan dalam diri anda, kita adalah manusia dan kita ada akal. Jadi memang ada di laman sosial sekarang yang banyak menyalahgunakan kaedah-kaedah yang agak ronci, agak orang kata not appropriate. Maksud saya di sini menghala ke arah luncah, contohnya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai. Memang ada keadaan yang itu boleh dikatakan menghasilkan situasi jenaka dan tapi anda perlu ingat, ini saya tekan kepada khususnya kepada orang Islam lah, kita ada etika dalam agama. Jadi nak tak nak memang kita kena jaga etika kita sebagai orang Islam. Kepada agama-agama lain saya rasa sama juga, masih lagi ada menekankan moral issues. Jadi cuba jadikan video anda orang kata sesuai untuk semua. Jadi di situ saya juga ingin tekankan siapa audiens anda. Okey? Dalam penghasilan sebuah video, etika memainkan peranan yang sangat penting. Tanpa etika, sebuah hasil video dimungkinkan boleh menyinggung perasaan para penonton yang baik dari segi agama, budaya dan sebagainya. Saya tekankan sekali lagi. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah pengetahuan am tentang video. You must know this if you want to play with making a video and such product. Okay, the first thing is format video. Maksud sini format video, kalau awak tak tahu tentang format video memang agak susah. Kerana dalam alat-alat orang kata apa? Orang kata apa? Macam mana nak cakap sorry. Dalam tools yang kita gunakan, contohnya kamera ataupun kamera video cam ataupun handphone sekalipun, dia ada format-format yang boleh diterima dan ada format-format yang tidak boleh diterima. Jadi contohnya awak buat video menggunakan format WMV. Kalau awak tahu, awak bermain video, awak kata bahawa WMV ini adalah Windows punya format. Jadi ada contohnya handphone yang tidak support format-format ini. Jadi ini akan akan memberi impact pada anda yang ingin orang kata untuk menyebarkan video. Contohnya ada yang boleh tengok, ada yang dia tak boleh tengok. Jadi anda perlu tahu tentang format-format video ni untuk bermain dengan dunia video.
Okey, contoh-contohnya yang paling umum orang gunakan sekarang MP4, okey, MOV untuk Apple, AVI ni sebenarnya RAW. Kebanyakannya RAW video dalam AVI. Ada juga RAW, dia belum dikompres lah. Jadi size-nya agak besar tapi kualitinya boleh memang untuk editing memang terbaik lah kalau AVI. Tapi memang size dia agak besar lah. Dan 3GP ni handphone lah. 3GP ni zaman-zaman handphone awal-awal dulu memang orang kata memang banyak digunakan lah 3GP. Tapi sekarang ni saya rasa handphone sekarang banyak MP4 lah. MP4 saya mungkin akan detailkan lagi tentang format ni di lain sesi lah. Jadi kita yang perlu tahu, awak kena tahu sedikit tentang format video. Yang kedua saya ingin tekankan di sini, awak kena tahu pasal resolusi video. Apa yang saya maksudkan resolusi video ni adalah saiz awak punya screen. Saiz screen tu sangat penting. Contohnya awak buat resolusi video 4K. Memang cantik sangat-sangat, dia punya detail memang nampak semua. Tapi awak kena ingat, bukan semua platform akan support. Okey? Jadi awak latih-latih dah buat 4K cantik, bapak cantik. Last kompres jadi Full HD, jadi HD saja juga. Jadi awak kena tahu audience awak kena tahu di mana awak nak gunakan video awak. Contohnya awak nak buat stock footage okey, sesuai dengan 4K. Memang sesuai sebab awak nak detailkan benda tu. Jadi orang boleh zoom in, boleh zoom out, masih lagi dia punya detail masih lagi cantik. Tapi bila dah dikompres, bila zoom in, zoom out, contohnya Full HD mungkin lagi cantik lagi. 1920 kali 1080 adalah Full HD. Dia akan ada perbezaan dari segi kualiti piksel awak lah. Okey. Yang ketiga, bingkai persaat. Apa yang dimaksudkan bingkai persaat ni? Ataupun dalam bahasa orang mak salehnya, frame per second. Okay, frame per second. Apa benda frame per second ni? Kalau awak tahu frame per second, kalau pernah dengar lah frame per second dalam handphone pun ada frame per second, 30 frame per second, 24 frame per second, 60 frame per second. Benda apa frame per second ni? Frame per second. Okey, frame per second ni sebenarnya jumlah frame yang dilalukan untuk menghasilkan, untuk animate, untuk hasilkan pergerakan. Dia ada sebenarnya, kalau awak saya nak pergi secara detail, video ni adalah sebenarnya jujukan gambar-gambar, foto-foto yang dilalukan untuk menghasilkan pergerakan. Sama macam konsep animasi, di mana anda perlu untuk contohnya menggerakkan bola daripada satu tempat ke satu tempat. Animasi itu perlukan frame-frame untuk menghasilkan sebuah pergerakan. Berbanding contohnya frame 1, frame 2. Ni dah detail sikit lah. Apalah saya bagi detail sikit. Okay, frame 1, frame 2. Kalau dari frame 1 sini, frame 2 kat sini. Bermakna dia akan lompat. Video awak tu akan lompat. Ada orang yang menggunakan kaedah ini, dia panggil time skip semua tu. Tapi yang tu memang ada digunakan. Yang tu lagi detail lah. Seperti saya katakan, hari ini adalah asas sahaja. Kita akan pergi kepada detail nanti jika saya berkesempatan. Okey, balik kepada apa yang saya cuba terangkan. Apakah bingkai persaat ni? Okey, sebelum tu saya nak awak faham frame dulu. Frame adalah contohnya dua gambar. Gambar pertama, gambar kedua. Gambar pertama berada di sini, lokasi sini. Gambar kedua berada di sini. Jika awak hanya ada dua frame, bermakna bila awak lalukan video awak play video awak, dia akan lompat. Okey, itu adalah maksudnya frame. Okey, tetapi jika awak gunakan frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, frame 6, ataupun frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, dia akan nampak pergerakan yang lebih smooth, yang lebih lancar berbanding 2 frame saja. 24 frame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, itu adalah frame. Apa yang dimaksudkan frame bingkai persaat?
Bermakna dalam masa 1 saat anda akan gerakkan sebanyak 24 frame. 24 bilangan frame. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 24. Bermakna pergerakan awak akan jadi lebih smooth. Okey, kebanyakan 24 frame per second digunakan dalam movie sekarang. Dalam Hollywood punya movie menggunakan 24 frame untuk menampakkan dia punya, orang kata apa, film look. Okey, dia akan jadi realism dia tu akan jadi nampak lebih cantik dengan 24 frame. Tapi ada buat masa sekarang, kamera yang lebih canggih sekarang ada pilihan 30 frame, 60 frame, 120 frame. Semua ni adalah untuk ada fungsi sebenarnya untuk frame yang lebih banyak, iaitu frame yang, fungsi yang dinamakan slow motion ataupun kadar perlahan. Bermakna awak boleh buat video perlahan yang lebih lancar jika awak berbanding, jika awak gunakan 24 frame, 30 frame dan 60 frame. Contohnya 24 frame, slow motion awak mungkin akan lebih jagged ataupun lebih kasar. Bermakna dia akan nampak dia punya pergerakan tu akan lebih tidak lancar berbanding 30 frame. Kenapa ini berlaku? Kerana 30 frame dan 24 bilangan frame itu memainkan peranan penting untuk menghasilkan efek slow motion. Itu adalah dia bingkai persamaan. Jadi 3 perkara ini awak kena tahu jika awak nak bermain video. Ini yang banyak lagi awak kena tahu sebenarnya, tapi saya fokuskan kepada 3 dahulu. Kalau awak tahu 3 ni, insya-Allah awak boleh main video. Okey? Format video, resolusi video dan bingkai persamaan. Kita pergi ke seterusnya. Okey, peralatan yang saya cakap kata anda, peralatan bukan tools, peralatan. Okey, peralatan ni inilah peralatan yang awak perlu gunakan dalam menghasilkan video. Memang tidak dapat nafikan lagi lah. Awak kena ada kamera, awak kena ada telefon bimbit, awak kena ada camcorder, semua tu kan ada. Okey, ni adalah peralatan-peralatan, contohnya kamera. Okey, kalau awak tengok di sini saya ada kamera ni lah tools yang saya guna sekarang. Yang ni adalah Canon 5D Mark IV. Kamera ini adalah kamera DSLR. Kamera DSLR ni dia ada 2 fungsi. Satu untuk fotografi ataupun untuk tangkap gambar. Satu lagi fungsi adalah video. Video dia boleh dikatakan pada masa dia dikeluarkan memang agak canggih jugalah. Tapi sekarang kalau berbanding dengan sekarang memang ada lagi kamera yang lebih canggih. Contoh yang saya bagikan, mirrorless. Kamera mirrorless sekarang autofocus dia, focusing dia itu gitulah. Saya boleh sebutkan, tapi mungkin ada yang tidak faham apa itu focusing semua. Tapi saya boleh cakapkan di sini, teknologi sekarang lebih canggih dan membantu anda untuk menyenangkan kerja anda untuk merakam video. Okey, tentang peralatan-peralatan kamera atas penggunaan individu lah. Ada yang suka Canon, ada yang suka produk brand Nikon, ada yang suka Sony. Tapi jangan kata saya tak ada kamera DSLR, saya tak ada kamera camcorder, saya tak boleh buat video. Tak ada. Sekarang ni telefon bimbit sangat-sangat canggih. Kebanyakannya telefon bimbit memang dibuat khas untuk merakam video. Bukan saja untuk selfie, bukan saja untuk chatting WhatsApp, tapi kamera-kamera sekarang lebih memfokuskan pada fotografi dan video juga. Jadi anda, kebanyakan YouTuber pun banyak menggunakan telefon bimbit untuk menghasilkan video di YouTube dan Instagram, TikTok, macam itulah lebih kurang. Okey, peralatan-peralatan memainkan peranan yang sangat penting. Tanpa peralatan awak mungkin berkata saya tidak mampu untuk beli kamera-kamera yang mahal atau tak. Yang penting sekarang attitude awak. Awak nak jadi videographer, jadi awak boleh gunakan apa saja alat-alat yang boleh merakam video. Okey? Tidak dia membantu. Kamera-kamera yang mahal membantu dari segi kualiti, betul. Tapi anda jangan lupa, anda sendiri juga perlu minat benda itu. Kalau ada kamera mahal macam mana pun tak akan cantik kalau awak tidak berminat dalam bidang ini. Jadi mula-mula sekali saya fokuskan sekarang, kalau awak betul-betul ingin
menceburi bidang rakaman video dan montaj yang saya kongsi pada hari ini. First thing is your attitude. Awak kena minat dulu. Kalau awak tak minat, memang out lah. Belilah kamera beribu-ribu pun hasilnya sama juga, mediocre juga. Tak ada hasil yang boom lah. Tapi kalau awak memang minat, dengan handphone pun hasil awak akan memang TikTok lah terbaik. Okay. Itu peralatan. Macam saya cakap, saya akan cuba detailkan lagi dalam sesi akan datang lah berkenaan dengan peralatan. Sebab peralatan banyak juga dalam yang boleh saya sentuh, terutamanya dari segi accessories, dari segi pencahayaan, semua tu banyaklah benda yang boleh saya sentuh. Tapi hari ini saya hanya kongsikan asas-asas untuk menarik minat anda semua kepada konsep merakam video, terutamanya yang orang kata sekarang ni naik sekarang ni, orang semua nak jadi YouTuber. Okey, YouTuber ni sebenarnya videographer sebenarnya. Okey, dia menggunakan platform video untuk berkongsi. Jadi kalau tanpa video dia tak akan jadi YouTuber. Jadi saya cuba nak tarik minat awak, terutama orang yang ingin jadi YouTuber. Kalau awak boleh invest kepada peralatan yang orang kata sedikit pricey, invest lah. Sebab ia akan membantu dari segi kualiti, terutamanya teknologi sekarang. Contoh yang terbaik, kamera handphone kan, bila awak rakam video dan awak bandingkan kualiti kamera video handphone, betul full HD, tapi cuba awak bandingkan, ini dari segi fotografer lah. Saya seorang fotografer dan juga videografer. Saya memang bermain dengan editing. Jadi bila kita bandingkan, saya bukan nak kata telefon bimbit tak cantik, memang cantik sekarang, memang terbaik lah dia punya software dalam apps dalam handphone ni memang agak canggih lah. Dan ada tu yang memang kata canggih daripada kamera-kamera terdahulu lah. Mungkin kamera terkini pun dah upgrade. Tapi yang apa yang saya katakan sini, cuba bandingkan handphone punya video full HD, 4K dan kamera. Okay, di situ kita boleh nampaklah kualiti. Tapi for starters, for beginners, go ahead, telefon bimbit. Memang terbaik lah bagi yang ada bajet lah, bagi yang tak ada bajet maksudnya. Tapi kalau yang berkemampuan, cuba invest dengan alat-alat peralatan-peralatan yang terkini, peralatan-peralatan kamera. Itu tak termasuk dengan mikrofon semua tu lagi lah. Tapi kita boleh cakap juga lah dari segi handphone mungkin dia punya speaker mungkin ada batasnya berbanding dengan mikrofon kamera. Itu yang kita akan pergi detail lagi lah. Okay, seterusnya proses rakaman video yang saya sebut tadi dalam pengenalan tadi, proses rakaman video. Okay, first thing yang saya nak apa orang kata nak sentuh di sini, ada 3 perkara yang perlu awak tahu kalau awak menggunakan yang ni yang lebih serius ya, orang yang serius menggunakan peralatan kita ada 3 benda yang perlu kita tahu, yang orang kata apa? Kata yang penting lah, yang penting. Yang banyak lagi benda yang kena tahu, macam saya cakap tadi, frame per second semua tu. Yang tu ada dalam setting kamera juga. Tapi yang fokus sekarang ni saya 3 perkara, iaitu ISO, aperture dan white balance. Apakah benda-benda ini semua? Saya rasa kalau saya sentuh ni 1 hari, 3 hari pun tak habis sebenarnya, sebab banyak yang perlu kita terangkan. Dari segi ISO tu sendiri pun, apakah benarnya ISO, International Standard Organization, dia punya ni. Yang boleh saya cakap kat sini, ISO ini berkaitan dengan pencahayaan. Bermakna dalam setting kamera awak, terutamanya awak ingin rakam video di tempat yang kurang cahaya, ISO memainkan peranan penting. Itu saja yang saya boleh cakapkan sekarang. Kita akan cuba detailkan lagi di sesi-sesi akan datang, insya-Allah. Satu lagi, aperture. Aperture juga memainkan peranan penting juga. Aperture ni lebih kepada orang kata bukan focusing juga.
dia ada kaitan dengan focusing. Apa yang aperture ni boleh katakan secara ringkasnya saya boleh cakapkan, kalau anda perasan dalam gambar-gambar tu kadang-kadang ada yang background blur tu, di situ aperture memainkan peranan penting. Apa maksudnya? Ada gambar yang full focus, bermakna background pun in focus, subject pun in focus. Ada yang background blur, subject in focus, ada yang background in focus, subject blur. Itu adalah permainan aperture sebenarnya. Okay, saya tak boleh terangkan secara detail sebab ini adalah asas sahaja. Kita akan pergi lagi lebih detail. Okay, white balance. White balance ni sangat penting. Kenapa? Kerana gambar ataupun video awak akan terjejas jika awak menggunakan white balance yang salah. Ini spesifik kepada ni kepada kamera kerana dalam handphone kebiasaannya dia dah auto semua. Auto ISO, auto aperture, auto white balance. Dia dah auto, tapi ada setengah-setengah handphone yang beri pilihan untuk awak bermain dengan setting-settingnya. Tapi sekarang saya lebih fokuskan kepada kamera kerana memang penggunaan kamera DSLR contohnya untuk merakam video, anda perlu tekankan kepada 3 ini, utamanya white balance. White balance ni kalau awak ingin, dia sebenarnya white balance ni lebih kepada permainan mood kepada video awak, mood. Contohnya awak ingin membuat sebuah kisah seram, jadi permainan mood awak akan terkesan jika white balance awak salah pilih setting white balance. Contohnya awak nak buat cerita seram dan awak pilih suasana yang sangat ceria, dia akan jadi tidak, orang kata apa, tidak sesuai. Dia akan kontras, jadi macam itulah. Jadi white balance ni dia memberikan awak pilihan untuk set mood video awak. Tapi jangan risau pula kalau awak salah main. Sebenarnya sekarang ni software terkini, terutamanya yang akan saya kongsikan, iaitu After Effects ni, dia boleh bermain boleh mengubah semula awak punya video tu sekiranya ada berlaku kesilapan awak. Jadi After Effects ataupun software lain seperti Premiere, Adobe Premiere ataupun banyak lagi software macam Final Cut Pro untuk Apple, software ini boleh membantu anda, jangan risau. Tapi kalau awak tidak mahu membuang masa dalam editing, awak boleh set up sekarang supaya berlatih set up white balance yang betul, berlatih set up aperture yang betul, ISO yang betul, supaya kurang masa dalam editing production, dalam editing bahagian editing. Okey. Ini itulah saya tak boleh nak detailkan sangat. Yang boleh saya tunjuk di sini ISO ni lebih kepada pencahayaan lah, terutama kalau ambil video dalam bilik yang gelap ataupun tempat yang gelap dua ke, ataupun jadi ISO main peranan penting di mana dia akan membuka kamera awak, sensor kamera awak supaya lebih sensitif kepada cahaya. Okey, itu yang saya boleh katakan. Kita kena pergi lebih detail lagi dalam sesi seterusnya lah. Inilah aperture, contoh aperture ni macam ni lah. Maknanya bila awak nak buat background blur ke apa semua macam ni lah permainan aperture F2, f-stop ni. F-stop ni adalah aperture. Jadi lebih kecil awak buka awak punya aperture tu, maknanya aperture awak semakin besar. Small aperture maksudnya f22 tu aperture semakin kecil, maknanya lebih blur awak punya background kat belakang. Contohnya kalau fokus pada subjek lah. Jadi yang tu pun saya tak boleh nak detailkan, cuma saya nak awak faham bahawa aperture ni memainkan peranan yang penting juga, terutama dari segi the look of your video. If you want to make it cinema-like, then you have to play with this kind of stuff, with apertures and with ISOs and with
white balance. Okey. Seterusnya, inilah contoh white balance. Okey, kalau awak tengok ini saya dah senaraikan beberapa mood yang mungkin awak boleh pilih untuk menghasilkan video. Kita sebenarnya videographer ni salah satu benda yang kita perlu bermain dengan penonton ialah mood. Okay, bila kita tarik mood, kita siap salah pilih mood, kita akan distract penonton kita daripada untuk meneruskan tontonan mereka. Jadi permainan mood menggunakan white balance sangat penting. Okay? Kita boleh lebih detail lagi lah dalam sesi seterusnya, insya-Allah. Okey. Yang ini saya nak tekankan juga. Rakaman video, kandungan anda. Anda sebelum menghasilkan apa-apa video, anda perlu fikirkan tentang kandungan video anda. Okey? Ini akan membantu anda untuk save time. Okey, jika awak ada banyak juga videographer yang lebih kepada spontan, lebih kepada orang kata apa? Yalah spontan lah kalau dalam Englishnya. Yang saya cuba tekankan di sini, awak kena rancang awak punya kandungan dahulu. Okey? Awak kena rancang kandungan awak supaya membantu awak dari segi time management. Itu penting lah. Sebab sekali lagi saya cuba tunjukkan contoh YouTuber lah. Saya bukan nak sebut YouTuber mana-mana YouTuber sebab saya pun biasa je. Jadi yang saya cuba fokuskan sekarang, jika produksi rakaman video yang awak hasilkan itu lebih kepada spontan, bermakna lebih banyak kesalahan akan timbul. Dan kesalahan ini akan kita akan perasan lah, kalau sebagai penonton kita akan perasan ni, dan kualiti itu akan turun lah, kualiti akan jatuh, kualiti video awak akan jatuh, kecuali memang awak tidak mementingkan kualiti lah. Jadi tujuan penghasilan video awak kena tahu tujuan awak. Contohnya awak nak buat video masak. Kenapa awak nak buat video masak? Video masakan, video masakan. Kenapa awak nak buat video masakan? Tujuan awak kerana awak hebat memasak, awak tahu resipi-resipi, awak ada kelengkapan. Okey, tujuan awak mesti fokus kepada kenapa awak buat benda tu. Tak ada, kadang-kadang ada orang yang suka buat prank, video prank. Kenapa dia buat video prank? Awak kena fikir dia punya tujuan dan juga akibat, consequences dia. Kalau dia hasilkan video macam ni, apakah akibat? Tujuan. Okey. Keperluan sesuatu elemen dalam video. Keperluan sesuatu elemen contohnya sama ada dari segi kelengkapan, peralatan, ataupun dari segi pelakon, dari segi watak kan, dari segi macam tu lah keperluan elemen awak, elemen penting muzik. Okey, yang ketiga, siapa target audiens awak? Yang ni saya nak tekankan di sini. Awak kena tahu siapa target audiens awak. Sama ada target audiens awak adalah kanak-kanak ataupun target audiens awak adalah orang dewasa, ataupun target awak makcik-makcik yang di rumah. Siapa target audiens awak? Awak kena tahu yang tu, sebab bila awak dah fokus pada target audiens awak punya kandungan video, punya konten video tu akan lebih menghala ke arah penghasilan untuk target audiens itu. Contohnya untuk kanak-kanak, jadi awak menghasilkan video kat anak. Janganlah, ni termasuk dengan etika juga lah. Kalau nak hasilkan video untuk kanak-kanak, janganlah masukkan bahasa-bahasa kasar, jangan masukkan benda-benda berunsur luncah, tetapi konten untuk kanak-kanak. Ini akan menjejaskan kualiti video awak dan juga mungkin akan menyinggung perasaan penonton awak. Jadi tahu siapa target audiens awak. Saya juga kena tekankan di sini tentang video kanak-kanak. Kena beretika lah, jangan, sebab kanak-kanak suka tiru video-video yang dia orang tengok ni. Jadi
awak ada tanggungjawab untuk menjaga konten-konten awak supaya kanak-kanak tidak terlibat dengan tidak terpengaruh, maksud saya, dengan penghasilan video yang kids content, tapi menghasilkan video yang ada unsur-unsur ganas, ada unsur-unsur, sebab kita memang kanak-kanak ni memang mudah terpengaruh. Jadi yang itu saya cuba tekankan sini, kalau ingin menghasilkan video yang berunsur ke arah target audiens kanak-kanak, jaga etika. Kat sini memang etika sangat penting. Moral anda sangat penting. Jangan ikut nafsu, jangan ikut hati. Jangan, awak kena guna akal awak untuk menghasilkan apa-apa video sekalipun. Okay? Saya boleh berikan contoh video iklan yang ni lebih kepada target pada penjualan produk. Tapi penjualan produk menggunakan unsur-unsur luncah. Daripada pendapat saya sebagai penonton sangat tersinggung dengan konten itu, walaupun video itu menjadi viral. Sekarang ni viral ni memang penting dari segi pengiklanan, dari segi penyebaran awak punya kandungan, betul. Tapi itulah saya memang kalau bolehlah tekankanlah kepada moral anda dan etika anda untuk membuat suatu video, kerana ini berkaitan dengan maruah juga sebenarnya. Bukan maruah awak sahaja dari segi pembuat konten, tapi maruah dari segi agama awak. Contohnya awak orang Islam tapi mempromotkan unsur-unsur luncah. Ini akan memberi kesan kepada mata orang bukan Islam, contohnya, di mana orang Islam menghasilkan video-video berunsur luncah, berunsur-unsur ganas, berunsur-unsur yang tidak sepatutnya, dia tidak beretika, dan ini akan menjejaskan imej Islam sendiri. Jadi cuba jaga etika, terutamanya orang Islam lah, terutama Musliman, cuba jaga etika anda. Jangan terlalu ingin mendapatkan views, jangan terlalu ingin mendapatkan populariti murahan sehingga sanggup menggadaikan maruah. Okay, kita teruskan. Okay, platform tayangan anda sama ada YouTube atau Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok, semua itulah platform awak. Awak kena tahu platform awak. Jadi mungkin kalau TikTok mungkin video pendek je kan, dari berapa saat je kan. Kalau Instagram pun saya rasa 30 saat je video, mungkin seminit Instagram. Saya rasa Instagram 1 minit ke bawah. Facebook dan YouTube tak kisahlah dia punya durasi kan. Jadi awak kena pilih platform yang betul, dan dengan adanya knowledge tentang platform awak tahu tujuan menghala ke arah penghasilan video di platform itu. Anda boleh menghasilkan video untuk beberapa platform, tetapi awak kena pastikan kesesuaian dari segi durasi masa video awak. Mungkin ada yang support, ada yang tak support. Contohnya macam saya cakap tadi, Facebook mungkin tak kisah video awak panjang, tak kisah. Tapi Instagram mungkin awak kena cut video awak, mungkin cut di tempat yang penting. So no result. Jadi awak kena fikir untuk platform awak. Sekarang ni banyak platform, jadi banyak lagi selain WQ, ada banyaklah KV semua. Awak boleh explore semua tu. Okey, yang last kali saya memang kena tekankan di sini tentang isu copyright. Isu copyright sangat penting. Kenapa isu copyright sangat penting? Supaya awak tak berhadapan dengan masalah dengan penghasil bahan-bahan yang original lah. Jadi satu nasihat saya kepada awak semua yang ingin menghasilkan video, jangan awak boleh inspire daripada orang lain punya video. Awak boleh buat rujukan, betul, buat rujukan, tapi jangan copy.
cuba jadi original. Okay, cuba jadi original. Dan satu lagi isu copyright ni mungkin dari segi kemasukan bahan-bahan. Contohnya awak buat video cerita drama dan awak masukkan lagu orang lain, lagu Siti Nurhaliza, lagu artis-artis kan. Jadi mungkin akan ada isu copyright, dan YouTube dan Facebook memang detect benda-benda ni, dan video awak mungkin akan sama ada dia padamkan bunyi terus ataupun memang dia block lah video awak. Jadi apa nak fikir sebenarnya tentang isu copyright. Jadi yang nasihat saya kepada awak ya, kalau awak berkemampuan hasilkan video original sendiri, music original, bahan original, lebih kepada macam tu lah. Sebab sekarang ni saya masih lagi fokuskan kepada rakaman video, bukan kepada editing. Editing mungkin ada yang ingin menghasilkan animasi, ada yang ingin menghasilkan video compilation. Jadi itu mungkin ada isu copyright, mungkin awak kena orang kata kena research dahulu sebelum menghasilkan apa-apa video berkaitan dengan elemen-elemen itulah. Jadi isu copyright sangat penting. Okey, seterusnya yang ni menarik juga, lokasi penggambaran. Okey, perancangan sama juga dengan untuk awak buat video, awak kena rancang dahulu. Walaupun sedikit perancangan mungkin cukup, tapi sekurang-kurangnya awak tahu alat video awak. Janganlah orang kata membabi buta, terus pergi rakam je. Dia akan nampak kualiti perancang video yang dirancang dengan teliti. Ada perancangan dengan video yang selam bedok. Okey, perancangan itu penting. Okey, mungkin sebagai beginners, awak boleh cuba sediakan papan cerita yang sangat ringkas. Tak perlu sampai detail ada lukisan, tak perlu. Awak hanya perlu buat teks saja dan dokumen saja untuk guide awak, bagi rakaman awak itu lebih teratur. Guide, panduan. Kadang-kadang kita hanya perlu panduan saja. Bila kita ada panduan, satu lagi, mengelakkan pembaziran masa, tenaga dan kos. Apa yang maksudkan di sini dari segi pembaziran masa, tenaga dan kos? Contohnya, awak menghasilkan sebuah filem pendek dan awak tertinggal satu shot, satu scene awak tertinggal. Bermakna awak perlu ke lokasi tadi, lokasi semula dan merakam semula, mengambil masa semula dan mengambil tenaga dan perlukan kos tambahan. Jadi rancang dahulu dan pilih lokasi tempat yang orang kata sesuai dengan video awak. Janganlah buat cerita. Saya ni minat cerita hantu. Saya memang suka benda seram-seram ni. Jadi kalau bahkan saya punya contoh ni kepada cerita seram lah, minta maaf lah. Tapi contohnya awak nak buat cerita seram, tapi awak rakam dalam rakam dalam mall. Cerita seram dalam mall. Tak sesuai lah kan. Lain lah kalau mall tu dah tutup, okey lah. Tapi macam tu lah saya suka cakap ni, macam nak buat cerita seram tapi pilih lokasi yang tidak sesuai. Nak buat cerita romantik tapi rakam atas roller coaster. Mana sesuai kan? Jadi macam itulah. Cuba pilih lokasi yang awak rasa. Dan satu lagi lokasi ni kalau boleh pencahayaan penting, dan juga kebolehgunaan dia panggil boleh guna bila-bila masa. Bukan kata ada jadual, maknanya awak boleh masuk, ada masa awak tak boleh masuk. Cuba pilih tempat yang awak bebas gunakan. Dan jangan digunakan etika juga di sini. Jangan trespass rumah orang, semua tu jangan. Jadi itulah saya nasihatkan ini, pilih tempat lokasi yang sesuai dari segi pencahayaan, dari segi
boleh dapatan, dari segi mungkin kos kan. Mungkin ada tempat yang free, ada tempat yang cantik, lawa gila tapi kena bayar. Jadi tengok awak punya bajet, kalau awak mampu silakan, go ahead. Gunakan tempat-tempat yang berbayar. Tapi kalau masih dalam beginner semua kan, pilih lokasi yang simple. Yang penting sekarang awak punya shot. Tak kisah kalau kadang-kadang tu saya tengok video yang shot di tempat yang memang terkenal, tapi disebabkan dia punya produksi dia rakaman dia kurang, shot dia kurang cantik, jadi kita tak dapat menikmati pun lokasi. Ambil gambar dekat itu zoom, ambil gambar dekat itu zoom, tapi zoom dekat muka. Jadi tak ada fungsi. Jadi awak kena fikir semua tu, awak kena rancang, kena pilih lokasi yang elok dan gunakan awak punya lokasi tu juga. Jangan membazir tempat tu. Macam tu lah lebih kurang saya boleh katakan. Bila awak ada di tempat yang cantik, jangan terlalu fokus kepada fokus kepada subjek sana. Cuba masukkan lokasi awak. Kadang-kadang lokasi itu menarik minat dia sebenarnya, menarik minat penonton. Jadi itulah yang saya boleh katakan, lokasi itu main peranan penting juga. Okay? Pencahayaan. Sama lah dengan lokasi, pencahayaan. Bila awak pilih lokasi, pastikan pencahayaan awak sesuai. Macam saya cakap tadi, permainan mood. Jadi pilih lokasi yang sangat-sangat sesuai dengan video awak. Janganlah pilih tempat yang gelap untuk buat video ceria. Jangan pilih tempat yang terang untuk buat video serius ke. Dia akan menjejaskan mood video awak. Jadi pencahayaan sangat penting untuk masukkan gambar video yang tajam. Apa maksudnya tajamnya? Sangat sharp. Kalau gelap, awak mungkin akan dapat video yang kurang sharp. Okay, elakkan tempat-tempat yang gelap kerana boleh menyebabkan noise. Apa noise ni sebenarnya? Terhasil kepada video ni. Jadi saya ada contoh je. Inilah noise. Kalau awak nampak perbezaan antara dua kiri dan kanan, inilah dia noise. Okay, noise. Apa benda noise ni? Benda noise ni terjadi disebabkan awak rakam tempat gelap. Okay, kalau awak rakam tempat gelap, main ISO, tinggikan ISO awak akan nampak subjek awak akan nampak terang, tapi pada masa yang sama gambar awak kurang tajam, kurang jelas dan ada noise. Ini yang kita cuba elakkan dalam dunia penggambaran video. Okey? Kalau tak dapat elak, jangan, tapi cuba elakkan. Satu cara lagi, contohnya awak nak rakam tempat gelap, tapi awak perlukan tempat yang gelap. Apa yang boleh awak buat? Gunakan lampu. Lampu je. Lampu boleh membantu menghilangkan noise. Okay, awak tidak perlu menaikkan ISO macam saya kena terangkanlah ISO tu. Tapi apa yang boleh saya cakap ni dari segi terms kamera, ISO digunakan untuk tempat-tempat gelap. Jadi kalau awak tinggikan ISO awak, noise akan berlaku. Jadi dengan tidak menggunakan ISO yang tinggi, tempat tu masih lagi gelap. Jadi awak boleh gunakan lampu untuk mencerahkan tempat. Okay? Tahap pencerahan. Awak kena tahu tak pencerahan ni. Jangan sampai overbright. Overbright maksud saya di sini sampaikan langit tu memang putih. Kita kalau overbright ni kita tak ni lah. Overexposure. Kita dalam video cuba elakkan overexposure, underexposure. Underexposure ni terlalu gelap, overexposure ni terlalu cerah. Jadi kita kena tahu tahap kecerahan. Jadi nasihat saya kepada para videografer ni, belajar daripada pengalaman. Maknanya awak cuba dengan ISO ni, cuba dengan
lokasi macam ni, cuba dengan pencahayaan matahari, cuba sampailah awak ada pengalaman dari segi pencahayaan. Okey. Gunakan cahaya semula jadi. Okey, gunakan cahaya semula jadi ni memang cantik betul. Tapi anda kena ingat, matahari tak ikut jadual awak. Jadi awak kena ikut jadual matahari. Itu memainkan peranan juga kerana dalam masa yang singkat, contohnya awak nak video sunset. Kalau awak tak rancang betul-betul, awak mungkin tak dapat merakam video tersebut kerana matahari tak ikut jadual awak. Awak kena ikut jadual matahari. Jadi itu mungkin dari segi penggunaan cahaya betul memang cantik, tapi awak kena ingat penggunaan cahaya matahari ada jadual-jadual dia, ada time-time dia. Lagi satu kalau hujan, kita nak fikir semua. Kalau nak gunakan cahaya semula jadi berbanding dengan penggunaan cahaya, contohnya guna lampu je. Kita guna lampu, tak ada bateri. Astagfirullah, tak ada bateri. Guna lampu kita boleh kawal, satu kita boleh kawal. Satu lagi, kita boleh bawa dia ke mana-mana. Itu satu lagi. Matahari kita tak boleh bawa ke mana-mana. Okey? Jadi fikir-fikirlah. Fikirkanlah kalau awak betul memang berminat dengan apa dipanggil apa cahaya matahari ni, terms camera, terms photographer, natural light. Okey, awak suka natural light, boleh pakai. Saya syorkan awak gunakan natural light. Tapi kena ingat, awak kena ikut jadual matahari. Okay. Itu sajalah kalau awak nak guna natural light ni. Tapi kalau awak guna lampu, bagi yang berkemampuan untuk beli lampu sekarang murah je. Ini pun lampu ni pun berapa gini. Jadi kalau awak invest sikit lah untuk lampu, saya rasa lebih cantik. Terutamanya dalam bilik macam ni. Kalau tidak menggunakan lampu, hanya menggunakan natural light, mungkin agak gelap sikit kerana angle matahari itu kita tak tahu angle dari mana kan. Jadi angle bangunan dan angle matahari tak selalunya selari. Jadi awak kena fikir semua tu. Sama saya cakap, rancang sebelum buat apa-apa, sebelum rakam video, sebelum sebelum rakam video. Okey. Permainan ISO dan aperture saya dah maklumkan tadi, berkaitan dengan pencahayaan. Okey, berkaitan dengan cahaya. Saya dah tunjukkan tadi, ini contoh mouse ya. Okey, rakaman suara. Yang ni memang penting kalau awak memang nak jaga kualiti video awak lah. Rakaman suara yang jelas, sangat memberi impak kepada video awak lah, kualiti video awak. Jadi untuk buat rakaman, contohnya untuk interview lah. Contoh interview ni janganlah pilih tempat-tempat yang sibuk. Cuba cari tempat-tempat yang contoh nak interview orang, kita guna mic, betul, guna mic. Tapi pada masa yang sama kita kena ingat, bila kita berada di suasana ramai, mungkin ada yang menjerit ke semua. Jadi kita kena fokus, cuba cari lokasi yang tidak bising, kurang bising lah. Pilih lokasi yang tidak sibuk. Okey. Jangan rakam interview ke, rakam dialog ke tepi air terjun contohnya. Memang confirm lah bunyi air terjun. Lainlah kalau memang scene to scene mandi air terjun tak apalah. Tapi kalau macam interview tapi rakam tepi sungai, tepi jalan raya, tepi yang sibuk, yang bising. Jadi ia akan menjejaskan awak punya kualiti. Walaupun awak ada mikrofon mahal setakat mana pun, lebih sesuai kalau awak ambil masa untuk pilih kawasan yang tidak sibuk. Okey. Peralatan seperti mikrofon sangat membantu, betul, sangat-sangat membantu. Contohnya handphone sekarang ni memang dia ada built-in mikrofon, betul, dan kebanyakan handphone sekarang memang agak canggih lah mikrofon. Boleh digunakan, tapi bagi yang betul-betul serius untuk merakam suara yang jelas, saya cadangkan gunakan mikrofon lah.
mikrofon dan kamera, supaya tidak membuang masa untuk editing, untuk buang noise. Sebab dalam dunia bunyi pun ada juga anomaly bunyi-bunyi bising ni, dan ada software yang boleh buang, bunyi bising latar. Ada software contohnya Audition dan Soundbook, memang boleh buang, betul boleh buang, tapi dia akan efek pada suara, dia akan efek pada kualiti muzik ataupun suara anda lah, video lah. Saya tahu sebab saya belajar dari persiapan saya sendirilah. Saya memang pernah rakam kononnya mikrofon, tak kisah, walaupun bising, nanti kita boleh buang sebab mic dah dekat dengan tuan kan, mic dah ada di tuan, jadi kita kononnya tak bising. Tapi bila saya masuk dalam editing, suara tenggelam daripada background noise. Jadi fikir-fikirkanlah awak nak buang masa, ataupun awak boleh ambil sedikit masa untuk cari tempat yang lebih sunyi, yang lebih, sebab bunyi memang memainkan peranan penting dalam kualiti video. Okay, saya dah sebut tadi penggunaan Christian, penggunaan seperti Audition, Soundbook, apa lagi, ada lagi Soundforge. Bolehlah guna Christian tu untuk editing, untuk tambah echo. Kadang-kadang kita suka main, kita buat filem pendek kan, kadang-kadang kita ada efek yang perlu masukkan untuk bunyi ni, bukan setakat video, tapi bunyi pun kita boleh masukkan efek. Jadi software-software ni boleh membantu anda dari situ. Contohnya nak tambah echo, contohnya nak slow motion, slow-mo suara. Kadang-kadang nak lajukan suara pun ada, bunyi macam munchkin. Okay, macam itulah. Kita boleh pergi detail lagi, insya-Allah di sesi-sesi akan datang. Kaedah penggambaran lagi. Okey, tumpuan. Komposisi adalah penempatan benda objek dalam sebuah frame bingkai. Penyusunan unsur-unsur gambar video adalah mengarahkan perhatian penonton ke arah suatu pusat perhatian. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penempatan benda-benda dalam bingkai, dalam frame, dalam awak punya video awak. Okey, contohnya awak nak fokuskan kepada subjek awak, tetapi awak letak subjek awak di tepi. Bermakna kadar fokus penonton akan terganggu disebabkan penempatan subjek awak yang salah. Okey, jadi awak kena faham konsep komposisi. Konsep komposisi ni lebih kepada penyusunan penyusunan unsur-unsur gambar lah, unsur-unsur video awak untuk nilai fokus. Bermakna penonton akan fokus di mana. Contohnya sekarang, macam saya duduk di tengah-tengah. Jadi awak boleh fokus kepada saya. Cuba saya elak ke tepi separuh badan. Jadi saya punya penonton mungkin tidak akan fokus kepada saya, mungkin akan fokus kepada background. Jadi macam itulah dia punya konsep kepada pemilihan titik fokus. Pusat perhatian. Okay. Pemilihan latar belakang yang tidak sibuk. Yang ni sangat-sangat penting juga. Kenapa awak perlu pilih latar belakang yang tidak sibuk supaya lebih fokus kepada subjek awak. Contohnya, awak tengah fokus kepada saya dan di belakang ada orang tengah melompat. Mana yang awak nak fokus? Dua-dua subjek sedang bergerak. Saya tengah menggerakkan tangan saya, kat belakang orang tengah melompat, jumping jacks. Yang mana awak akan fokus? Itu konsep-konsep yang awak perlu titik beratkan. Kenapa? Fokus awak memainkan peran penting dari segi awak punya perhatian penonton. Jadi elakkan background yang sibuk. Contohnya background yang colourful, sedangkan subjek awak blend je. Itu salah juga. Awak kena tahu untuk tarik perhatian orang kepada satu tempat. Awak tahu kena permainan warna, permainan titik fokus. Fokus ada banyak
banyak prinsip lah, banyak prinsip. Ada yang rules of thirds, ada banyak lagi, kita boleh detailkan lagi dalam sesi seterusnya. Tapi yang saya boleh cakap di sini, awak kena tahu di mana mata penonton awak akan tengok. Okey, fokus di mana. Contohnya awak nak fokus di tangan, jangan letak banyak benda kat sini ni. Jangan letak macam ni. Awak nak fokus di tangan ni, awak letak benda kat tepi. Tapi awak nak fokus kat sini, awak tak fokus kat sini nanti. Orang fokus kat tempat lain nanti. Lagi-lagi benda lain ni lagi menarik daripada tangan awak. Benda ni lagi menarik dari tangan awak, awak akan fokus benda ni lah. Jadi buang. Fokus pada tangan. Satu je tangan. Faham Itu konsep komposisi. Penggunaan rules of third. Saya dah terang tadi tu penggunaan rules of third. Mungkin saya ada gambar contoh. Okey, rules of third. Paparan skrin dibagikan kepada 3 bahagian sama besar. Saya rasa saya tak boleh tekankan lagi di sini. Rules of third ni lebih kepada titik fokus lah. Tapi saya boleh tunjuk contoh gambar lah. Okey, ni rules of third. Rules of third ni kita dah bagi skrin kita ni kepada 9 bahagian. Jadi titik-titik yang ada merah tu yang di mana titik-titik itu bertemu, itu adalah rules of third. Jika konsepnya, jika awak letak subjek awak di mana-mana titik-titik ini, mata penonton awak akan fokus pada itu. Contohnya kerbau yang diletakkan di gambar ni. Jadi mata kita akan fokus kepada kerbau berbanding pada background. Itulah dia punya prinsipnya. Saya boleh terangkan lebih detail lagi dalam ni lah, sebab kita sekarang ni lebih pada asas saja. Okey. Jenis shot. Jenis shot ni yang saya cakap tadi, kalau di lokasi tadi, jenis shot apa yang awak nak gunakan untuk menunjukkan lokasi awak ataupun lebih kepada fokus kepada subjek awak. Jenis-jenis shot ni ada sangat banyak. Saya tak boleh nak senarai lah. Sebab banyak. Memang banyak. Ada tu yang orang buat sendiri pun. Kadang-kadang tu mereka sendiri je. Ni shot. Macam ni shot ni. Jadi shot-shot yang boleh saya senaraikan, contohnya close up shot, extreme close up shot. Apa maksud close up shot ni? Close up shot ni maksudnya rapat. Shot yang rapat dengan, contohnya dengan subjek awak muka, subjek awak seorang perempuan. Jadi rapat dengan muka dia, rapat dengan badan dia, rapat, close up. Extreme lagi lah, rapat dengan mata pun. Yang tu dah extreme. Extreme rapat dengan mulut, itu extreme close up. Medium shot ni lebih kepada separuh badan. Medium shot, separuh badan. Wide shot ni yang kita biasa gunakan bila kita nak tunjukkan betapa cantiknya lokasi kita. Jadi wide shot ni kita boleh menikmati keseluruhan shot tu berbanding fokus kepada satu. Okey, awak kena pilih shot-shot yang sesuai. Depends on your scene, depends on your babak awak. Contohnya awak nak tunjuk orang sedang bercakap di taman, jadi mungkin boleh guna wide shot. Lepas tu awak pakai kamera ke, tak kisah. Dia ada apa orang kata, kesesuaian shot tu. Kita tak boleh kata, oh shot ni untuk ni sahaja, shot ni untuk ni. Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebabnya shot ni depends on the person using. Kadang-kadang kita kata, kalau awak tengok filem apa yang selalu guna close, ada dia filem apa? Saya nak cakap contoh pun saya lupa nama director tu. Macam M. Night Shyamalan dia suka guna wide shot. Dia establishing shot, tapi dia ada wide shot. Ada juga yang dia suka zoom in, close up shot juga. Dia tengok kesesuaian. Saya tak boleh nak tunjuk ni, kalau nak tunjuk detail kita kena ada macam latihan. Kita kena buat latihan barulah nampak penggunaan shot-shot itu tersebut. Tapi kalau awak sebagai seorang cameraman, sebagai jurugambar, sebagai videographer, awak kena tahu. Awak kena tahu di mana untuk gunakan dan peralatan-peralatan yang boleh digunakan untuk mendapatkan shot tersebut. Contohnya guna lens ni nak rakam close up shot, memang salah lah. Jadi awak kena tahu juga. Mungkin awak tak tahu tentang lens, nanti saya terangkan sesi seterusnya. Cuma contoh saja. Okey. Sudut rakaman. Okey, beza sudut rakaman dengan jenis shot tadi beza dari sebabnya maksud saya di sini bezanya di mana awak letak peralatan awak. Yang tadi tu lebih kepada awak
di mana fokus awak, kamera awak tu, di mana fokus awak. Tapi yang ni, di mana awak letak kedudukan kamera awak. Okay, ada bird's eye view, ada normal angle, ada low angle. Apa benda semua ni saya boleh terangkan dengan lebih detail, tapi saya sangat memerlukan masa lebih panjang. Saya pun kesimpulan masa. Okay, kita akan cuba dalami dalam sesi-sesi seterusnya lah. Okay, gerakan kamera. Gerakan kamera ni untuk menambahkan menjadikan awak punya shot lebih menarik. Okey, apa maksud saya di sini? Shot awak tadi, contohnya awak nak buat close up shot. Okey, mungkin awak sebelum awak buat close up shot, awak nak zoom. Okey, zoom kepada muka contohnya. Itu adalah pergerakan-pergerakan kamera awak yang boleh awak hasilkan menggunakan kamera awak dengan ada kamera. Tapi kalau phone mungkin kurang sikit dari segi dia punya kebolehgunaan pun. Sebab zoom memang boleh, tapi berbanding dengan peralatan-peralatan yang khas untuk zoom, kamera handphone kurang mesra pengguna sedikit. Boleh saya katakan begitulah. Tapi saya bukan kata kamera handphone tak cantik, still cantik. Tapi kalau awak ada duit, awak boleh invest dengan benda yang memang khas untuk menghasilkan video. Jadi sebab handphone bukan khas untuk menghasilkan video, handphone pun nama pun phone, untuk telefon. Jadi kalau awak katakan alat ini adalah untuk menghasilkan video, bukan. Alat ini adalah untuk telefon. Kalau tak, dia tak akan letak nama phone, dia akan letak video. Jadi awak boleh katakan, saya dah ada benda ni, saya dah ada iPhone, saya dah ada. Still phone, still telefon. Jadi kalau awak ada duit untuk invest, belilah kamera. Kamera ni memang khas untuk video, kamera ni khas untuk ambil gambar. Jadi awak akan nampak perbezaan dari segi kelengkapan. Okay, kita teruskan dengan pergerakan video lagi. Panning, apa maksud panning, apa maksud tilting, apa maksud dolly. Ini semua adalah pergerakan kamera awak. Contoh, contoh. Ni kamera. Contohnya panning, kiri ke kanan. Apa tu kiri ke kanan? Ambil kamera awak dari kiri ke kanan. Itulah panning. Bermakna efek pergerakan dari kiri ke kanan. Itulah dia gerakan kamera awak. Tilting, tunduk kamera. Tunduk ke bawah, naik ke atas. Tilting, tilt. Okey, dolly menghala ke arah objek. Ini yang saya kata zoom tadi. Contohnya awak nak buat close up. Awak zoom dekat, awak zoom jauh. Itu adalah dolly. Pedestal atas ke bawah, pandai-pandai. Ini kita boleh detailkan lagi, tapi saya harap awak faham dengan contoh yang saya berikan tadi. Okay. Yang ni tak payah buat lagi latihan. Okay. Saya rasa kita sambung setakat ni sajalah dulu, sebab kita dah lama ni. Saya rasa mungkin saya akan sambung tentang precision editing ni, sebab panjang lagi precision editing ni. Saya rasa makin makan masa dalam 2 jam 3 jam lah. Biasanya saya ajar kelas pun saya ajar dalam 2 hari 3 hari. Jadi kan untuk padatkan dalam dalam satu jam, tak berkemampuan saya, sebab memang saya cuba nak berikan anda kefahaman supaya anda berminat dan menggunakan benda ni. Jadi kalau dalam masa 1 jam, mungkin setengah jam, 1 jam, saya masih tidak boleh tunjukkan. Jadi kita sambung semula sesi kita di masa akan datang, dan kita akan sambung di precision editing pula nanti, khususnya kepada Adobe After Effects. Kita mungkin akan sentuh precision lain sedikit, tapi saya lebih berfokus kepada Adobe After Effects kerana saya telah menggunakan software ini selama 10 tahun. Jadi produk ni memang sangat berguna kerana selain dia editing yang kuasa editing program ini memang tip-top. Tapi selain daripada editing video, dia juga boleh menghasilkan animasi, dia boleh menambahkan kesan khas ataupun special effect, dia boleh edit gambar, dia boleh edit sound. Jadi
all in one. Kenapa Anda perlu beli produk-produk yang banyak, yang mahal untuk mendapatkan efek yang sama, untuk mendapatkan benda yang sama? Mungkinlah saya boleh cakap di sini produk-produk lain lebih detail, tapi kalau awak lebih pada asas, lebih kepada just to make a simple video, just to make a simple animation, just to make a simple montage, just a simple, but the program itself is not simple. It's quite quite amazing software actually, because as I said, besides editing video, you can edit things like sound, like music. You can actually edit stuff in there, like pictures, gambar. You can edit pictures, you can create animation in there. You can draw, you can even draw in After Effects. Awak boleh melukis dalam After Effects. Bermaknanya all in one. Memang sangat terbaik After Effects ini, tapi satu saja kelemahannya, awak memerlukan sebuah komputer yang sangat yang agak power, yang agak canggih untuk melarikan pelisian. Selain daripada itu, memang puas hati. Jadi kita akan sambung lagi sesi kita di masa hadapan untuk pelisian editing pula. Jadi saya sudahi dengan menurut saya minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa dalam sesi kita pagi ini. Saya cuma ingin berkongsi dan saya harap perkongsian saya hari ini sedikit sebanyak boleh menarik minat anda, terutamanya dalam bidang videografi. Kita akan sambung lagi di masa depan. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada pihak pengurusan pejabat perpustakaan dan pengurusan ilmu Universiti Kelantan kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berkongsi pada hari ini. Dan insya-Allah saya akan kongsikan lagi maklumat penting, maklumat berkenaan dengan bidang saya, iaitu bidang multimedia. InsyaAllah. Okey, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di lain masa depan.